Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar anak-anak murid cikgu hari ini? Cikgu harap semua sehat-sehat sahaja. Dan bersama lagi seperti biasa dengan Cikgu Hidayah dalam kelas tuition YPJ hari ini. Baik, cikgu harap semua dah cuba menyelesaikan dan kita sekarang cuma nak simak sahaja. Baik, seperti yang cikgu maklumkan, kita akan menggunakan modul merak sebagai bahan utama kita punya kelas tambahan. Dan hari ini kita akan melihat kepada soalan 4 dan 5 di mana soalan 4 berkaitan dengan tajuk ungkapan algebra. Manakala soalan kelima adalah berkaitan dengan kebarangkalian. Baik, untuk soalan keempat, dan seperti saya dah kata tadi, ini adalah berkaitan dengan tajuk ungkapan algebra. Dan kita semestinya akan diberi suatu pernyataan yang panjang. Jadi saya nasihatkan di sini, sila ambil highlighter dan highlightkan perkara penting. Jadi perlu baca setiap butiran ayat sekeping papan berbentuk segitiga bersudut tegak. Jadi highlightkan. Itu adalah isi penting yang utama. Okey, kemudian panjang dan lebar masing-masing. Jadi ini adalah panjang dan 4x solat 3 adalah merupakan lebar. Jadi itulah dia perkara penting. Dan kita nampak di sini soalan ini diberi dalam bentuk suatu pernyataan. Tetapi isi pentingnya adalah berkaitan dengan bentuk poligon. Tetapi tidak diberi kepada kita bentuk poligon tersebut. Jadi saya nasihatkan kita lukislah sendiri. Okey, untuk memudahkan kita nampak lebih jelas. Jadi segitiga bersudut tegak semua orang pun tahu kan. Okey, kita akan lukis. Okey, kita gantikan maklumat panjang di bawah 5x tambah 2. Lebar adalah 4x tolak 3. Bezanya dengan perkara yang selalu anda lihat adalah cuma panjangnya itu adalah dalam suatu bentuk ungkapan algebra. Kalau sebelum ni anda diberi dalam suatu nombor biasa, itu sahaja. Okey, kita tengok soalan A, ungkapkan luas. Kita tahu luas suatu poligon bergantung kepada bentuknya. Jadi sebab itu penting untuk kita tahu luas segitiga adalah, so saya yakin juga ini semua pun tahu 1/2 darab panjang darab lebar. Tugas kita hanyalah ganti sahaja. Panjangnya adalah 1/2 5x tambah 2. Lebarnya adalah 4x tolak 3. Kita ganti sahaja. Anda akan diberi 1 markah. Mudah kan nak dapat markah dalam matematik? Cuma janganlah habiskan atau tinggalkan begitu sahaja. Kita akan permudahkan dan kita tahu itu ada 2 kurungan, kita kembangkan. Kita belajar dah pengembangan kan? Semua pun tahu begini. Jadi kita akan dapat 1/2. So 20x kuasa 2 kita akan dapat kembangkan satu-satu. So kita akan dapat tolak 7x tolak 6. Inilah dia rumus luas yang kita berjaya terbitkan. Biarkan dalam keadaan begitu sebab kita tak tahu lagi nilai x itu apa. Okey, bergerak kepada soalan B. Okey, soalan B, kalau soalan A tadi kita terbitkan rumus luasnya, tetapi soalan B diberi nilai luasnya, maka dia adalah berkesinambungan Jadi kita tuliskan dulu rumus luas yang kita terbitkan tadi. Okey. So, jadi di sini kita dapat lihat bahawa sangat penting untuk memastikan bahawa kita punya jawapan dalam soalan A tadi betul lah sebab dia akan memberi kesan kepada jawapan kita di B. Maka luas telah diberi, kita ganti di tempat luas 76.5. 1/2 20x kuasa 2 tolak 7x tolak 6. Okey, dari sini kita tahu, okey, bila awak dah ganti, ni sekali lagi jangan risau, ada 1 markah dah ni. Okey. Kemudian kita tahu seterusnya kita perlu bentuk persamaan Apa maksud persamaan Dia sama dengan kosong di satu side. Okey, tapi dekat sini kita dapati dua-dua side ini ada nilainya. Jadi tugas kita adalah memindahkan. Tetapi sebelum kita pindahkan, kita perhatikan dia ada pembawah di sini. Kita perlu jadikan dia satu baris. Kita bawa 2 ke atas. Jadi darab. Jadi 76.5 darab 2 kita akan dapat 153 sama dengan 20x kuasa 2 tolak 7x tolak 6. So dekat sini masih lagi belum bentuk persamaan Kita tahu tadi, saya dah cakap, jadikan dia sebelah sama dengan kosong. So, kita pilih mana yang lebih mudah untuk kita pindahkan. Sudah tentulah paling mudah sekiranya dia ada satu sebutan sahaja. Jadi, yang lain kita just switch sahaja. Kita tak pindah, maka semua simbol-simbol dikekalkan. Cuma 153 kita dah decide tadi kita nak pindahkan yang itu. Jadi, 153 jadi tolak 153.
sama dengan kosong. So, kita dah nampak ada sama dengan, cuma kita perlu pemudahkan sebutan serupa. Jadi, kita akan dapati 20x kuasa 2 tolak 7x tolak 159 sama dengan kosong. Siaplah persamaan kita. Dan kita perlu mencari nilai x. Di sini kita perlu guna kalkulator sahaja. Tetapi ingat pesan cikgu, sebelum guna kalkulator, sediakan rumah-rumahnya. Ada 2 rumah kosong sama dengan kosong. Ada 2 kurungan. Jadi nilai x yang pertama nilai x yang kedua. Baik, tekan kalkulator, pastikan anda telah menukar function kalkulator kepada equation. Tekan mode 3 kali. Kemudian tekan nombor equation. Okay, kemudian tekan anak panah ke kanan, tekan nombor 2. Okay, masukkan nilai A 20, nilai B negatif 7, nilai C negatif 159, maka kalkulator akan beri jawapan. X yang pertama adalah 3. X yang kedua adalah negatif 53 per 20. Okey, dan kita bawa naik ke atas. X sama dengan 3, jadi X tolak 3. Negatif 53 per 20, dia akan jadi 20X. Negatif jadi tambah 53. Okey, sampai di sini perlu take note ya. Ramai di antara kamu cuai. Kita tahu dia adalah merupakan panjang. Jadi panjang tidak mungkin bernilai negatif. Jadi di sebelah nilai X negatif, sila tulis diabaikan. Ini sangat penting. Jadi kita akan mengambil nilai X sama dengan 3. Tengok balik soalan. Soalan meminta kita mencari panjang. X bukan panjang, tetapi panjang adalah 5X tambah 2. Tugas kita menggantikan nilai X 3 yang kita dapati tadi. Maka panjang adalah 17. Okey? So, diharap anda dapat faham dengan penjelasan tadi. Jadi, siapa yang betul tahniah, kepada yang kurang tepat, bolehlah cuba lagi soalan yang berbentuk sama seperti ini. Okey, kita bergerak kepada soalan 5. Baik, soalan 5 adalah berkaitan dengan soalan kembaran kalian. Jadi, soalan kembaran kalian ini penting untuk kita faham peristiwa yang berlaku. Baik, jom kita baca. Rajah menunjukkan beberapa kepingkat berlabel angka. Sekepingkat dipilih secara rawak dan dicatatkan nilai yang diperolehi. Jadi peristiwa pertama, kita pilih satu kad, kemudian dimasukkan semula. Ini sangat penting, tolong highlight apa maksud dimasukkan semula. Dia ibarat peristiwa kedua yang berlaku nanti tidak akan terjejas dengan peristiwa yang pertama. Sebab dimasukkan semula. Jadi contoh kalau ada 6, berlaku peristiwa pertama, peristiwa kedua juga masih kekal 6. Kemudian sekepingkat dipilih. Kedua-dua catatan ditulis dalam bentuk nombor 2 digit. Sila highlight apa maksud nombor 2 digit. Ini ramai yang salah sebab kita dah biasa kita tulis kembaran kalian dalam bentuk begini. Contoh, kad pertama 1. Kad yang kedua 8. Dah ramai kita biasa tulis macam ni. Kita lupa bahawa kehendak soalan adalah nombor 2 digit. So, ini tak diterima. Nombor 2 digit seperti apa? 10, 11, 12. Contoh kalau 1 dan 8 kita tulis sebagai gabungan menjadi 18. Bukan 1,8. Okay? So, ini sangat penting lah. Okey, senaraikan ruang sampel. Ruang sampel tu maksudnya semua kesudahan yang kita dapat. Saya nasihatkan untuk perkara begini, sila buat dalam bentuk jadual untuk memastikan kita tidak tertinggal satu pun kesudahan. Jadi kita bezakan dengan melintang peristiwa pertama, menegak itu peristiwa kedua, atau sebaliknya pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so kita penuhkan ada 6 kad. Okey, ini adalah peristiwa pertama katanya. Boleh je mana-mana. Melintang peristiwa kedua pun sama, ada 6 kad sebab kita masukkan semula. So, dia tidak memberi kesan. Tugas kita adalah sila penuhkan semua petak-petak tersebut. Tapi make sure yang kita tuliskan ikut turutan. Kalau first menegak, kedua melintang. So, kita baca 44, 45, 41, 47, 48, 42 dan penuhkan semua dengan turutan yang sama. Okey, jangan ubah-ubah dah lah. Okey. Penuhkan, pastikan kita betul-betul lihat apakah angkanya. Jangan tertukar. Di sini sering berlaku kecuaian. Okey.
So, kita akan dapati bahawa ini adalah merupakan cara selamat untuk mengelakkan kita tertinggal. Okey, so 84, 85, 81, 87, 88, 82, 24, 25, 21, 27, 28, 22. Baik, dah siap penuh. Kita nak senaraikan ruang sampel. Cara nak senaraikan, ingat lagi tak? Kita mesti tulis bermula dengan kurungan macam ni. Okey, peristiwa pertama 44. Ingat, nombor 2 digit. Okey, 45, 41. Penuhkanlah semua ya. 47, 48, 42. Okey, saya tinggalkan untuk anda untuk teruskan sehingga yang terakhir 22 Okey, tutup kurungan dah last. Siap, saya nasihatkan kira semua sekali. Semua sekali ni penting untuk kira untuk kita mencari kebarangkalian nanti So 6 darab 6, so semua sekali tersenarai pastikan ada 36. Okey, tulis kat situ. Okey, bergerak pada soalan B. Dengan menyenaraikan, ni penting lah. Sebab itu tadi kita senaraikan semua. Nanti kita senang. Untuk soalan B tu, kita pilih saja berdasarkan syarat yang dia nak lah. Hitung kebarangkalian bahawa nombor yang terbentuk ialah nombor perdana. Siapa yang tak tahu nombor perdana? Masalah lah anda dekat sini ya. Nombor perdana, bagi siapa yang dah tak ingat, dia adalah nombor yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain kecuali diri dia dan nombor 1. Maksudnya tidak boleh dibahagikan tu, apabila awak bahagi, awak akan dapat balance lah, tak dapat nombor bulat. Itu maksudnya. Jadi, saya nasihatkan di sini, sila pilih satu persatu, ikut baris. Jadi, baris pertama. Okey, baris pertama, mana nombor perdana? Nombor perdana tu maksudnya tadi back balik pada istilah tadi, tak boleh bahagi dengan nombor lain. 44 boleh bahagi, 45 boleh bahagi. So, 41, 47. Carilah, boleh tak bahagi dengan nombor lain kecuali dia dan nombor 1? Tak ada. So, kita bulatkan. Baris kedua, apakah nombor perdana? Tiada. Baris ketiga, nombor perdana 11 dan 17. Baris keempat, nombor perdana 71. Baris ke-5, nombor perdana adalah, ada tak? Tiada. Baris ke-6 pun tiada. So, itu sahajalah nombor perdana kita. Jadi, kita senaraikan. Jadi, kita ada 41. Okey. Nak susun ikut susunan pun boleh. Mula dengan 11, 17 dan tertinggi. Okey, boleh, tak ada masalah. Okay, 11, 17, 71. Okey, so untuk mencari kebarangkalian, kita kira berapa banyak yang kita dah senaraikan. So, ada 5 per keseluruhan. Ni tadi gunanya. Saya suruh kira dulu awal-awal. So, 36. Tengok boleh dipermudahkan ke tidak? So, tak boleh. So, itulah dia jawapannya. Ingat, kalau dia masih lagi boleh dipermudahkan, sila berikan jawapan dalam yang terringkas. Okey, soalan nombor 2, kita nampak ada gabungan. Menggunakan perkataan apa? Atau. Ingat, ada 2 atau ataupun dan. Kalau atau, kita baca syarat pertama, terus senaraikan. Kemudian, campurkan atau kita sambung dengan syarat yang kedua. Kalau dan, kita kena ambil kira dua-dua, baru kita pilih jawapannya. Tu beza. Ingat balik apa yang kita dah belajar masa tingkatan 4 sebelum ini. Baik. Syarat yang pertama, nombor kuasa 2 sempurna. Siapa tak tahu nombor kuasa 2 sempurna ni? Maksudnya, kita darabkan dengan nombor dia yang sama. Nombor dia sendiri. Contoh, 1 kuasa 2. 1 darab 1. 2 kuasa 2. 2 darab 2. 3 kuasa 2. 3 darab 3. Apa hasilnya? Iaitu 1. Contoh, dapat 1. 1 kuasa 2 kita dapat 1, 2 kuasa 2 kita dapat 4, 3 kuasa 2 dapat 9. Hasilnya itulah kita namakan kuasa 2 sempurna. Jadi awak teruskanlah. Jadi dalam banyak-banyak yang kita dah senaraikan ni, mana dia nombor kuasa 2 sempurna? Jadi kita dapati hanya ada 2 sahaja, iaitu 81 dan 25. Maka kita terus tanpa buang masa senaraikan. Ingat kalau gabungannya dengan menggunakan perkataan atau, baca syarat pertama terus sahaja list. Okey, jangan tunggu-tunggu. Okey, siap untuk syarat pertama. Tengok syarat kedua, gandaan 4. Jadi tak kalah gandaan 4 pun tak tahu. Maksudnya sifir 4. 4. Mula dengan 4. Ni kebanyakan pelajar dia tersalah. Gandaan 4 dia terus 16. Ataupun terus 12. Mula dengan 4. 4. 8. Mana dalam banyak-banyak yang kita dah senaraikan ni,
merupakan nombor gandaan 4. So, sekali lagi kita baca by baris supaya nak elakkan kita tertinggal. Jadi, gandaan 4 dalam baris pertama kita ada 44. Yang saya cross tu maksudnya gandaan 4. Kita ada 48. Tengok baris kedua ada tak? 52. Baris ketiga, 12. Okey, baris keempat, 72. Baris kelima kita ada banyak ni, 84. Kita ada 88. Baris terakhir kita ada 24. Kita ada 28. Baik. So, apa yang kita dah cross, kita senaraikan sahaja. Kita list 44. Okey, kemudian 41 ni 4. 48. Kemudian 52. 12. 72. 84. Baca betul-betul, jangan tertinggal. 88. 24 dan akhir sekali 28. Tutup kurungan. Okey, kebarangkalian pula kira bilangan yang kita dah senaraikan tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 per 36. Tengok boleh permudahkan tak? Tak boleh. Maka inilah dia jawapannya. Baik, jadi itulah dia cara kita menyelesaikan soalan kelima. Sekali lagi tahniah kepada yang tepat dan yang kurang tepat bolehlah cuba lagi. Okey, so diharap penjelasan tadi dapat membantu kefahaman anda. Jadi sekian sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih dan tahniah kepada yang masuk kelas kita. Okey, dan berjumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum.